Salam sejahtera semua. Hari ini kumpulan kami, Super Mario akan membentangkan tajuk etika dan peradaban dalam konteks alam Melayu. Asas pembentukan nilai dan aplikasi dalam masyarakat kini. Kami ialah kumpulan 8 yang bernama Super Mario. Nama saya Su Junhui selaku moderator akan membantu keseluruhan pembentangan hari ini. Adik kumpulan kami termasuk Iki, Jeffrey, Tommy, dan Desmond. Sebelum kita mulakan, saya nak tanya satu soalan ringan. Jika kata etika atau peradaban, apakah yang akan berlaku di Malaysia hari ini? Sila tulis jawapan kalian dalam chat box. A. Huru hara. B. Semua orang buat apa mereka suka. C. Tiada hormat, tiada toleransi. D. Semua di atas. Okey. Terima kasih jawapan kalian. Sebenarnya jawapan adalah dongki, semua di atas. Jawapan-jawapan ini memang kena dengan isu yang akan kami bincangkan hari ini. Sebagai pengenalan, etika dan peradaban ialah tulang belakang untuk membentuk keharmonian, kestabilan dan kesejahteraan sesebuah negara yang berbilang kaum. Isu ini memainkan peranan yang amat penting dalam mengekalkan keamanan dan kemajuan negara. Peradaban yang beretika bukan sahaja tentang pembangunan fizikal, tetapi juga mencerminkan ketinggian moral dan integriti rakyat. Oleh itu, etika dan peradaban sangat signifikan untuk memahami nilai-nilai terbentuk dan diterapkan dalam masyarakat Malaysia pada masa ini. Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, kami akan membahagikan pembentangan ini kepada 4 bahagian utama, yaitu definisi etika dan peradaban, yang kedua perkembangan sejarah di alam Melayu, yang ketiga pengaruh agama dan pemikiran, yang akhirnya penerapan nilai ini dalam kehidupan masyarakat masa kini. Sekarang, marilah saya jemput Iki untuk memperkenalkan definisi dan etika peradaban. Sebelum saya memperkenalkan definisi etika dan peradaban, saya nak tanya satu soalan. Apabila menyebut tentang etika yang merujuk lebih kepada yang apa? A. Tingkah laku individu. B. Kemajuan masyarakat. C. Undang-undang negara. Sila kumpulan ahli letak itu jawapan. Okay, itu jawapan ialah A lah. PC bukan definisi langsung etika. Kedua-dua itu lebih kepada aspek sosial atau undang-undang, walaupun etika mungkin memberi kesan secara tidak langsung kepada kemajuan masyarakat atau undang-undang. Tetapi secara tegasnya ia tidak sama. Tapi untuk penerangan lebih tepat, saya akan teruskan menerangkan. Itu definisi etika tempatan saya pilihan itu Osman Pagar. Beliau ahli etika Malaysia. Beliau membedakan kejahatan moral dan kebaikan dalam Islam. Beliau menegakkan tauhid, nilai-nilai. Itu tauhid, nilai-nilai yang jaga moral individu menentukan kualiti keseluruhan tamadun. Seterusnya, yang ambil bangsa pilihan itu Confucius. Beliau ahli etika yang China. Beliau ialah itu Konfusianisme penggagas. Itu Konfusianisme adalah 人礼义智信. Itu 人 ialah kasih sayang, 义 ialah etiket norma ketertiban, 礼 ialah keadilan, 智 ialah kebijaksanaan, 信 ialah kejujuran. Selain itu definisi peradaban. Yang tempatan saya pilihan itu Dr. Chandra Muzaffar. Beliau seorang pengkasas dari Universiti Malaysia Pusat Teologi. Dia menekankan konsep teologi peradaban. Itu teologi peradaban termasuk kepentingan komunikasi antara agama dan budaya yang berbeza dapat mengurangkan konflik. Dia juga menekankan teologi antara tamadun adalah penting untuk keamanan dunia dan saling menghormati. Akhirnya, antara bangsa peradaban ialah Samuel P. Huntington. Beliau ahli peradaban Amerika Syarikat. Beliau terkenal dengan teori Clash of Civilization. Itu civilization yang cakap, iaitu permusuhan ideologi antara negara bukanlah konflik utama dunia selepas Perang Dingin
Sebaliknya, perbezaan antara tamadun adalah yang paling penting. Terima kasih atas penerangan yang sangat jelas. Iki saya nak tanya satu soalan cepat. Daripada dua tokoh yang Anda terangkan, Osman Bagha dan Confucius, yang mana satu Anda rasa lebih dekat dalam kehidupan masyarakat hari ini? Pada pertama, saya ajaran Osman Bagha lebih relevan dengan masyarakat Malaysia contemporary kerana ajarannya penting etika Islam dan nilai-nilai moral sangat selaras dengan budaya dan norma kita yang menekankan kehormatan dan rasa hormat sosial. Walaupun Konfusianisme juga menekankan nilai-nilai moral yang lebih sesuai untuk masyarakat China. Masyarakat Malaysia merupakan masyarakat yang berbagai agama dan budaya. Oleh itu, ajaran Osman Bagha berdasarkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai moral sejagat lebih selaras dengan norma dan kehidupan seharian kita. Okey, jawapan yang menarik. Baiklah, kalau kami ringkaskan, etika sebenarnya merujuk kepada prinsip moral, iaitu tunjuk ajar untuk membuat keputusan yang betul. Manakala peradaban merujukkan kepada sistem sosial dan budaya untuk membentuk identiti sesebuah masyarakat. Sekarang kita bergerak kepada bahagian kedua, iaitu perkembangan sejarah di alam Melayu. Marilah jemput Jeffrey untuk menelitikan bahagian seterusnya. Okey, tajuk saya kini pada hari ini ialah sejarah pengembangan etika dan berada di alam Melayu. So, apakah kita bercakap tentang etika dan peradaban Melayu? Apakah yang paling tepat? A, B, C, or D? Boleh komen lah. Okey, so jawapan ialah B. Kerana kedamaduan dan etika Melayu berkembangan melalui gabungan adab resam, tempatan dan pengaruh luar seperti Hindu, Buddha dan Islam. Okey, so pertama, kita harus memahami satu prinsip asas. Perabatan dan etika alam Melayu bukanlah statik, tetapi bersifat dinamis. Ya, terbentuk melalui proses integrasi yang rumit antara adab tempatan, pengaruh agama luar serta pengaruh kolonial. Tujuan proses ini adalah untuk perkembangan dan pembentukan identiti unik termadu Melayu itu sendiri. Okey, zaman prakolonial. Pada zaman prakolonial, asas masyarakat dibina atas sistem adab seperti adab temenon dan adab perpati yang memupuk nilai kekeluargaan dan perpaduan. Pengaruh Hindu Buddha memperkaya bahasa dan seni serta memperkenalkan sistem berajar seperti konsep Dewa Raja. Kemudian, kedatangan Islam membawa prinsip tauhid dan keadilan sosial. Seterusnya membentuk gabungan unik yang dikenali sebagai Islam Nusantara. Okey, yang ni zaman kolonial. Zaman kolonial membawa perubahan besar. Kuasa Barat memperkenalkan sistem undang-undang, pertadbiran, ekonomi monetari, dan pendidikan garu berharu. Masyarakat Melayu menjadi lebih bersyukur dan lahir golongan intelek. Namun, wujud perceraian antara nilai tradisional dengan moden. Golongan tradisional berusaha mengenalkan monarki dan Islam. Manakala golongan pendidikan baru Barat mula menyemai benar nasionalisme. Okey, zaman pasca kolonial. Selepas merdeka, kerajaan berusaha membina identiti kebangsaan. Unsur-unsur penting seperti ada berbagai etnik, prinsip Islam dan budaya tempatan diintegrasikan ke dalam perundangan dan dasar negara. Usaha ini yang disokong oleh prinsip-prinsip kebangsaan bertujuan untuk memupuk perpaduan nasional dalam kalangan masyarakat majmuk. Bahagian tadi menunjukkan bahawa peradaban alam Melayu sentiasa berubah dan berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh adat tempatan, agama, penjajahan, serta usaha membina semula negara selepas merdeka. Untuk memeriahkan sesi ini sedikit, saya nak tanya Jeffrey, daripada sejarah perkembangan etika dan peradaban Melayu, apakah pelajaran yang boleh kita ambil untuk membina identiti masyarakat masa kini? Okey. Sejarah perkembangan etika dan peradaban Melayu mengajar kita bahawa
menghargai kepelbagaian budaya, agama, dan adab resam adalah penting. Sejarah menunjukkan bahawa masyarakat Melayu berjaya menyesuaikan diri dengan pergerakan luar seperti Islam, Hindu, Buddha, dan juga semasa zaman penjajahan. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat Malaysia boleh membinakan identiti yang beradab serta membinakan masyarakat yang bersatu, bertanggungjawab, dan harmoni. Thank you, sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih atas pandangan awak. Sebenarnya, setiap zaman memberikan sumbangan yang tersendiri dan perkembangan ini telah membentuk identiti. Mari kita teruskan bahagian Tommy, iaitu pengaruh agama dan pemikiran. Nama saya Tommy. Topik saya ialah pengaruh agama dan falsafah pemikiran terhadap pembentukan nilai masyarakat. Agama dan falsafah menekan peranan penting dalam membentuk moral budaya dan nilai masyarakat. Islam, Konfusianisme dan pemikiran Ibn Khaldun menjadi asas pembinaan nilai masyarakat. Pemikiran Islam menekankan kejujuran, keadilan, ketawakan, dan kerendahan hati. Konsep ummah memperkukuh perpaduan dan persaudaraan sejak Undang-Undang Islam menggabungkan norma agama dan sosial menjadikan masyarakat stabil. Belum continue, saya nak tanya satu soalan cepat kepada kumpulan lain. Kalau Confucius ada di Malaysia hari ini, kalian rasa dia paling risau tentang apa? Okey. Tapi sebenarnya Confucius lebih fokus kepada nilai moral, etika dan hubungan harmoni antara satu sama lain. Ini menuju kita kepada topik etika dan perabatan, iaitu bagaimana nilai-nilai ini membentuk kehidupan masyarakat Malaysia hari ini. Pemikiran Konfusianisme menekankan 5 etika: kebaikan hati, keadilan, adab, kebijaksanaan, dan kejujuran. Konsepnya memupuk diri lain, harmoni keluarga, dan mentadbir negara, akhir keamanan negara. Pendidikan moral dan keharmonian sosial menjadi asas masyarakat dan teratur. Okey. Pemikiran Ibn Khaldun. Ibn Khaldun memperkenalkan asas dia menekankan perpaduan dan moral masyarakat. Pemimpin bertanggungjawab menjaga disiplin moral bagi menggelakkan keruntuhan tamadun. Nilai pentingnya adalah kesederhanaan, pendidikan dan amal kebijakan. Secara ringkasnya, Islam, Konfusianisme, dan pemikiran Ibn Khaldun membentuk nilai masyarakat masing-masing melalui penekangan pada moral, perpaduan, dan tanggungjawab. Gabungan ketiga-tiga pemikiran ini membantu membina masyarakat yang stabil dan harmoni. Seterusnya, saya nak tanya Tommy satu soalan. Antara tiga pandangan tersebut, pada pendapat anda, mana satu yang anda rasa paling mempengaruhi cara masyarakat Malaysia berfikir pada hari ini? Pada pendapat saya, Islam membentuk asas pemikiran dan nilai masyarakat Malaysia, manakala Konfusianisme dan Ibn Khaldun menambah nilai hormat, pendidikan dan perpaduan. Okey, terima kasih. Jawapan apa pun boleh terima kerana ketiga-tiganya membentuk nilai masyarakat secara berbeza. Sekarang kami akan mempersilakan Desmond untuk membentangkan bahagian terakhir, iaitu penerapan masa kini. Nama saya Desmond. Kita sudah faham nilai dan sejarah. Sekarang kita lihat bagaimana semua ini diterapkan dalam masyarakat Malaysia masa kini. Sebelum itu, saya nak tanya satu soalan. Kalau harmoni masyarakat Malaysia ibarat sebuah resepi, apakah bahan yang paling power? Sila tulis jawapan kalian dalam chat box. A. Aktiviti sosial. B. Budaya tempatan. C. Sikap etika. D. Semua bahan. Okey, biasanya jawapan ramai orang ialah D. Sebab tanya salah satu bahan pun resepi keharmonian tu memang tak jadi. Inilah yang kita nak bincangkan sekarang. Macam mana tiga perkara ini sebenarnya bekerjasama membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan stabil.
Malaysia merupakan sebuah negara yang majmuk yang terdiri daripada berbagai agama, budaya dan kaum. Oleh itu, nilai etika dan moral amat penting untuk memastikan keharmonian sosial sentiasa terjaga. Selain itu, penerapan nilai etika ini juga sangat relevan dalam kehidupan seharian masyarakat, terutamanya dalam bidang komuniti dan kesuhawanan sosial. Nilai-nilai ini membantu membentuk masyarakat yang lebih bersatu, saling menghormati dan bertoleransi. Yang pertama, aktiviti sosial. Aktiviti sosial seperti sukarelawan dan program komuniti dapat meningkatkan kemesraan antara kaum. Berdasarkan kajian tahun 2023, aktiviti KLT terbukti membantu memperkukuh hubungan antara mahasiswa berbagai kaum. Media sosial juga memainkan peranan besar dalam menghubungkan masyarakat dan membentuk imej yang positif. Okay. Yang kedua, budaya tempatan. Budaya tempatan membentuk identiti rakyat Malaysia melalui perayaan besar seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Deepawali. Kita belajar untuk menghormati kepelbagaian dan menghargai perbezaan. Nilai hormat dan toleransi ini penting untuk mengekalkan keharmonian. Okay. Yang terakhir, sikap bersopan dan patuh peraturan. Sikap yang baik dan mematuhi peraturan membantu membina masyarakat yang aman serta stabil. Individu yang jujur, bertanggungjawab dan berdisiplin menyumbang kepada pembangunan negara. Aktiviti kemasyarakatan untuk mengajar nilai kerjasama dan tolong-menolong. Okey, terima kasih Desmond. 3 elemen yaitu kerjasama sosial, kekayaan budaya tempatan, dan elemen sikap beretika merupakan tiang utama untuk memastikan keharmonian dan masyarakat majmuk di Malaysia. Tanpa salah satu daripadanya, keseimbangan dan kualiti masyarakat tidak akan dicapai sepenuhnya. Desmond, saya nak tanya Anda satu soalan yang mudah. Jika salah satu elemen ini tidak wujud, apakah kesannya terhadap keharmonian masyarakat majmuk Malaysia? Kalau salah satu elemen ini hilang, masyarakat mungkin jadi kurang harmoni. Contohnya, tanpa aktiviti sosial, hubungan antara kaum akan menjadi lemah. Tanpa budaya tempatan, toleransi menurun, akhirnya tanpa sikap beretika, konflik mudah menimbulkan. Kesemuanya penting untuk hidup aman bersama. Kehilangan salah satu elemen ini boleh melemahkan keharmonian masyarakat majmuk. Okey, terima kasih kepada semua ahli kumpulan atas perkongsian yang sangat jelas hari ini. Secara keseluruhannya, etika dan peradaban memainkan peranan yang penting dalam membentuk keutuhan dan keharmonian masyarakat di Malaysia. Nilai-nilai yang bertemakan kepercayaan agama, falsafah pemikiran, serta budaya tempatan telah menjadi asas pembangunan bangsa yang beradab dan bertanggungjawab. Untuk melihat bagaimana nilai-nilai ini diamalkan dalam kehidupan sebenar, mari kita lihat kajian KRT tentang pelibatan mahasiswa UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dalam aktiviti komuniti yang dianjurkan oleh kawasan rukun tertangkap. Jadual ini memaparkan tahap pelibatan mahasiswa berdasarkan 12 item aktiviti KRT seperti sambutan Hari Kemerdekaan, ceramah pendidikan, dan aktiviti keagamaan. Antara aktiviti yang mendapat min tertinggi ialah sambutan Hari Kemerdekaan, manakala aktiviti sederhana termasuk SRS, Sistem Rontaan Sukarela, dan kelas tarian. Oleh itu, kajian ini menunjukkan bahawa pelibatan mahasiswa aktif dalam aktiviti komuniti. Aktiviti ini juga memupuk persatuan antara kaum dan meningkatkan tanggungjawab sosial. Sekarang saya nak tanya satu soalan yang terakhir kepada kalian semua. Apakah nilai etika yang kalian rasa paling penting untuk diamalkan supaya Malaysia mengekalkan keamanan dan keharmonian? Sila jawab dalam chat box. Hormat, tanggung jawab. Bertanggung jawab, disiplin, ada lagi? Okey, kerjasama hormat. Okey, terima kasih kepada semua jawapan yang dikatakan. Menurut saya, semua nilai etika saling berkait. Tapi kalau nak pilih satu yang paling penting, saya akan pilih kejujuran dan hormat. Hal ini demikian kerana dengan kejujuran, kita boleh membina kepercayaan antara satu sama lain. Dengan hormat, kita boleh hidup bersama tanpa konflik. Oleh itu, semua individu wajar mengamalkan nilai etika yang baik dan menghargai keberbagaian budaya sebagai kekuatan, bukan perbezaan. Jika kita semua mengamalkan, Malaysia akan terus maju, bersatu dan bermarwah. Itu sahaja pembentangan kami. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Bye-bye.
Thank you, Cikgu. Bye-bye. Terima kasih cikgu, bye-bye.